Buletin Didik 23 Mei bersama saya Nur Halifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kes baru COVID-19 di Malaysia mencatatkan 6,976 kes hari ini. Jumlah tertinggi pernah direkodkan sejak pandemik itu melanda negara lebih setahun lalu. Angka itu dikongsi oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah dalam kemas kini akaun rasmi Twitternya hari ini. Sebelum ini, kes baru tertinggi pernah direkodkan ialah 6,806 kes pada Khamis lalu. Selangor masih merekodkan angka tertinggi sebanyak 2,235 kes, diikuti Sarawak dengan 663 kes dan 626 kes di Kelantan. Kes positif COVID-19 dijangka terus naik mendadak dalam tempoh 2 minggu akan datang sekaligus mencabar kekuatan sistem kesihatan negara yang kini sudah berada dalam keadaan kritikal. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, walaupun kerajaan berupaya menambah katil di unit rawatan rapi ICU bagi menampung pesakit, hanya kerjasama rakyat yang mengamalkan kawalan kendiri mampu melandaikan lengkung kes COVID-19 negara. Tan Sri Dr. Noor Hisham berkata hampir 25% pesakit COVID-19 yang dimasukkan ke hospital pada masa ini telah mengalami jangkitan tahap 4 dan 5. Justru kerajaan sedang berusaha sedaya upaya untuk menyediakan katil ICU yang mencukupi di hospital bagi memberi rawatan rapi kepada mereka. Namun tegas beliau, penambahan katil ICU bukan penyelesaian utama dalam menangani penularan wabak COVID-19 di negara ini. Penyelesaian ialah tindakan kesihatan awam kita untuk hadkan pergerakan dan juga perhimpunan. Dengan itu, kita nasihatkan bantulah Kementerian Kesihatan untuk kawalan kendiri iaitu duduk di rumah. Iaitu kalau kita boleh laksanakan, setiap individu laksanakan PKP kendiri dan keluarga, nescaya dalam tempoh 2 minggu kita boleh putuskan rantaian dan kurangkan kes supaya hospital kita mampu untuk menerima pesakit. Beliau berkata demikian selepas melawat persediaan ICU Medan Angkatan Tentera Malaysia di Hospital Kepala Batas Pulau Pinang siang tadi. Tambahnya, Kementerian Kesihatan juga semakin kekurangan petugas kesihatan dalam merawat pesakit COVID-19 susulan penambahan kes di seluruh negara. Sehubungan itu, Kementerian membuka peluang kepada petugas kesihatan di sektor swasta, badan bukan kerajaan, NGO dan sukarelawan dalam memastikan tenaga kerja kesihatan dan perubatan mencukupi. 3 pelajar Kolej Vocasional Keningau Sabah berjaya melayakkan diri ke pertandingan Hackathon Anjuran Safe Philippines SIS di Filipina yang berlangsung dari 24 April hingga 1 Julai depan. Pertandingan melibatkan 5 negara ini memfokuskan penyelesaian masalah berkaitan dengan pesisiran pantai dan laut termasuk penjimatan air. Menanti 5 pemenang utama ialah geran berjumlah RM8,000. Warren Junior Patin, Andy Fazira Usman dan Vanny Virus, 20 tahun merupakan pelajar jurusan teknologi elektrik di Kolej Vocasional Keningau. Mereka bakal merebut geran tersebut bersama 13 lagi pasukan dari 4 negara iaitu Filipina, Indonesia, Vietnam dan Thailand. Pasukan ini mempertandingkan projek bertajuk Mechanical Water Vanes iaitu sejenis alat yang mampu mengawal penyiraman tanaman dalam rumah secara automatik dan menggunakan kembali sisa air untuk mengelakkan pembaziran. Alat ini direka cipta bagi memastikan tanaman sentiasa disiram mengikut waktu yang ditetapkan. Paling utama, ia bertujuan memelihara alam sekitar melalui penjimatan air serta menggalakkan amalan tanaman dalam rumah di kawasan perumahan bandar yang lebih terdedah dengan pencemaran udara dan pembaziran air. Secara tidak langsung memelihara dan menjaga alam sekitar yang merupakan salah satu isu kritikal sedang dihadapi di peringkat global. Harapan saya terhadap projek ini, saya berharap projek ini sedikit sebanyak mampu memberi impak yang positif kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pertandingan ini dapat membantu meningkatkan keyakinan diri saya dengan memberanikan diri saya berhadapan secara maya dengan peserta lain dan para juri untuk menggunakan bahasa antarabangsa kita iaitu bahasa English. Pertandingan ini dijalankan secara dalam talian dan setiap pasukan akan diberi seorang mentor yang akan membantu pelajar menyampaikan pembentangan dengan lebih baik. Mereka akan menyediakan pembentangan selama seminit sebelum pengumuman akhir pada 1 Julai ini. This project
Assalamualaikum semua. Saya Damia Kustina daripada Sekolah Menengah Agama Jauh dan Ulum. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru, terutama kepada guru-guru Sekolah Menengah Agama Jauh dan Ulum. Terima kasih cikgu, jasamu akan kukenang. Thank you for being such a great teacher. Happy Teachers Day. Pelajar Kolegiat Kolej 14 Universiti Putra Malaysia UPM dengan kerjasama Fakulti Pertanian berjaya menghasilkan pembersih tangan, cecair pencuci tangan dan minyak eukaliptus dari ekstrak daun itu yang ditanam di kampus UPM. Penghasilan produk itu adalah cetusan idea pelajar kolej yang ingin membantu orang ramai dalam penyediaan produk penjagaan diri terutama ketika pandemik ini. Penghasilan produk itu mendapat bantuan kepakaran daripada penyelidik UPM iaitu Dr. Zarifah Zuperi, Dr. Muhammad Hakiman Mansur, Dr. Muhammad Firdaus Anwar dan Dr. Kiran Sundara Raju. Ekstrak eukaliptus ini mempunyai banyak kebaikan dan fungsi, antaranya sebagai penghalau serangga dan aromaterapi. Selain cecair pembersih tangan dan sabun pencuci tangan, mereka turut menghasilkan produk minyak eukaliptus menggunakan bahan semula jadi. Projek penyelidikan eukaliptus ni telah dijalankan lebih 5 tahun. Kita mulakan dengan penanaman pokok eukaliptus terlebih dahulu di sekitar Universiti Putra Malaysia. Fungsi utama penanaman pokok ni adalah untuk meningkatkan konservasi tanah dan juga untuk kelestarian alam sekitar. Dan pada tahun ini kita mendapatlah cadangan dan juga idea untuk menghasilkan produk berasaskan eukaliptus yang diperolehi daripada hasil tanaman kita sendiri untuk dijadikan produk yang amat penting ketika pandemik sekarang ni. Tambah Pengetua Kolej 14 UPM Dr. Daljit Singh, pada peringkat awal penghasilannya, produk ini diedarkan di Pusat Jagaan Orang Tua. Bagaimanapun selepas kejayaan ini, mereka berhasrat untuk menghasilkan produk lain. Secara tidak langsung meningkatkan kreativiti bidang keusahawanan di kalangan pelajar. Penyelidikan yang dijalankan ke atas ekstrak eukaliptus ni menunjukkan ia mempunyai sifat antioksidan yang tinggi, boleh melegakan kesakitan, merawat kulit kering dan juga sebagai insect repellent semula jadi. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ketika kanak-kanak lain lebih tertarik dengan permainan gadget, berlainan pula dengan tiga beradik ini yang gemar bersajak. Bukan saja dapat memanfaatkan masa dengan menambah baik kosakata, aktiviti ini juga dapat meningkatkan keyakinan diri selain membentuk keterampilan diri yang lebih padu. Ini terbina dari keutuhan tiang perpaduan, mengurung bangsa yang dahagakan kebebasan dan keharmonian. Menjadikan A. Samad Said sebagai idola, murid tahun 5 Sekolah Kebangsaan Tunku Ranau Afif Ali Jainuddin memasang impian untuk menjadi seorang penyajak terkemuka. Anak kedua dari 4 beradik ini mula meminati sajak sejak kecil lagi apabila terikut-ikut kakaknya yang aktif dalam pertandingan sajak. Minatnya itu dikesan dan turut didokong oleh ibu bapa dan guru-guru yang menggalakkan Afif menyertai pertandingan sajak di sekolah. Sajak ialah cabang puisi dan indah kerana dapat berkongsi buah fikiran kepada penonton. Berapa banyak pertandingan yang adik dah menang? Saya telah memenangi pertandingan bersajak sebanyak 6 hingga 7 kali di peringkat daerah dan sekolah. Selain bersajak, saya memiliki seni orator iaitu bercerita, berpidato dan debat. Bagi penguasaan bahasa yang luas dan tidak ketinggalan isu semasa, Afif memastikan dia membaca sekurang-kurangnya 2 jam sehari. Menariknya, minat Afif dalam dunia sajak telah memberi inspirasi kepada 2 lagi adiknya, Aisyah Alicia dan Ahmad Amar Ar-Rayyan, masing-masing 9 dan 7 tahun. Biarpun masih muda, Ahmad Amar juga pernah memenangi anugerah khas juri deklamasi sajak DBP peringkat kebangsaan tahun lalu.
Aktiviti kokurikulum ini sangatlah penting untuk dipupuk kepada anak murid. Ini kerana aktiviti seumpama ini akan membantu mengasah bakat murid kita. Selain daripada itu, murid yang mengikuti aktiviti ini biasanya akan lebih terampil pada masa hadapan selain mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Putih menyantuni jernih kaca, ketulusan dan kesucian jiwa. Anjungnya biru berpasi sejahtera dan toleransi. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya, Cikgu Arif HJ dalam tips untuk memperkasa bahasa Melayu ketika PDPR. Baiklah, ibu bapa di rumah ataupun keluarga di rumah bolehlah mewujudkan kutub kalah mini ataupun perpustakaan mini supaya anak-anak yang mempunyai masa lapang ataupun masa terluang bolehlah membaca. Dengan membaca, kita boleh memperkayakan kosakata kita. Aisyah, baca buku apa tu Aisyah? Ya, bagus Aisyah. Assalamualaikum, saya Insyirah. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada guru-guru di Malaysia, khususnya guru Sekolah Menengah Agama Jawahir Al-Ulum yang telah mengajar saya sepanjang perjalanan pembelajaran saya daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Semoga sentiasa sihat selalu, jaga diri dan terima kasih. I am Lee Jae-lun from Education Sin Melaka. Dear teacher, thank you for teaching me how to read and write, for guiding me how to distinguish between what is wrong and what is right, for allowing me to dream and soar as a cat. Thank you for being my guardian and mentor. Happy Teacher's Day! Pintasan Saloma di Kuala Lumpur berubah cahaya kepada warna hijau, merah dan putih sebagai tanda solidariti bersama Palestin. Penetapan tema warna bendera Palestin oleh Perbadanan Pembangunan Kampung Baru PKB ini sebagai tanda sokongan dan solidariti kepada rakyat Palestin yang terkesan teruk dengan keganasan rejim Zionis Israel. Kempen pencahayaan bendera Palestin di Pintasan Saloma akan berlangsung selama seminggu bermula semalam hingga 28 Mei ini dari jam 7 malam hingga 12 malam. Pintasan Saloma bukan sahaja menjadi ikonik pelancongan baru dan lokasi landmark pencahayaan, malahan juga menjadi medium penyampaian mesej keamanan peringkat Malaysia dan dunia. Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengurniakan allowance diraja selama 3 bulan kepada rakyat Palestin yang berdepan dengan serangan rejim Zionis Israel. Allowance itu disumbangkan menerusi tabung Pahang for Palestine yang dilancarkan kerajaan negeri semalam sebagai tanda solidariti rakyat negeri Pahang kepada penduduk Palestin. Usaha murni itu dikongsikan oleh Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail menerusi laman media sosial rasmi beliau. Ujarnya, rakyat menyanjung tinggi kurniaan tersebut yang akan menjadi pembakar semangat dalam membela dan memperjuangkan nasib rakyat Palestin yang tertindas. Walaupun khusus untuk rakyat Pahang, kerajaan negeri turut mengalu-alukan sumbangan daripada seluruh rakyat Malaysia bagi meringankan penderitaan dihadapi penduduk Palestin. Mereka yang berminat boleh menyumbang ke akaun Pembendaharaan Negeri Pahang di Bank Muamalat dengan rujukan Pahang for Palestine. Dua pasangan muda bergu negara Chong Ho Jian, To Yi Wei dan Lo Yi Yuan, Valerie Xiao mengharumkan nama negara apabila muncul juara dalam kejohanan badminton antarabangsa Slovenia yang menubuhkan penyertaan tahun pertama pemain berusia 19 dan 20 tahun ini sebagai pemain badminton senior kebangsaan.
Mara ke perlawanan akhir selepas aksi separuh akhir, gandingan beregu campuran Chong Ho Jian dan Toh Yi Wei paling awal turun ke gelanggang untuk penentuan juara. Menentang pasangan Indonesia Mu Putra Irwan Shah dan Sophie Al-Mushira Asharunisa, pertarungan sengit berlangsung. Menang 21-18 pada set pertama, Ho Jian dan Yi Wei terus dicabar hebat. Namun berjaya menamatkan perlawanan dengan keputusan 21-18. Sekaligus kejuaraan kedua mereka tahun ini selepas turut mengungguli terbuka Poland Mac lalu. Final match kita sudah bincang cara main, so kita masuk terus kita keluarkan kita punya game macam mana. Yang banyak Hong Jian punya smash. Rentak sama turut diraih beregu wanita Lo Yi Yuan dan Valerie Xiu. Berdepan pilihan ketiga dari Denmark Isabella Nielsen, Mary Louise Stevenson. Mereka juga menamatkan permainan dalam 2 set. Hanya 34 minit diperlukan Yi Yuan dan Valerie untuk muncul juara, menang 21-11 dan 21-15. Lebih manis ini kejuaraan pertama Yi Yuan dan Valerie selepas bergandingan bersama sejak 2019. Tepat jam 12.30 malam nanti, Wakil Tunggal Negara S. Sivasanggari akan turun ke gelanggang bagi perebutan tiket ke suku akhir kejohanan skos antarabangsa terbuka Al Gwaina di Mesir. Bagaimanapun, lawan sukar menanti Sivasanggari menentang pilihan kedua yang juga merupakan pemain nombor 2 dunia Noran Gohar. Ini juga merupakan pertemuan pertama kedua-dua pemain sepanjang bergelar pemain profesional. Dalam pada itu, harapan untuk menyaksikan pemain nombor 1 negara Ng Yen Yao mara ke pusingan ketiga tidak kesampaian. Cabaran Ng Yao hanya sehingga pusingan kedua selepas dia tewas kepada pemain rangking ke-30 dunia Yusuf Ibrahim semalam. Bermula dengan agak sengit, Ng Yao bagaimanapun terpaksa melepaskan set pertama tewas 5-11. Cuba bangkit pada set berikutnya, usaha Ng Yao sekali lagi berjaya disekat Yusuf yang menang 11-7. Dan cabaran Ng Yao berakhir pada set ketiga apabila Yusuf sekali lagi merakam kemenangan 11-7 menamatkan permainan dalam tempoh 34 minit. Harapan negara kini terarah kepada S. Sivasanggari yang akan beraksi menentang Noran Gohar tengah malam nanti bagi perebutan tiket ke suku akhir. Mengakhiri buletin didik malam ini, sepucuk surat tulisan tangan oleh Albert Einstein pada tahun 1946 yang mengandungi formula E=mc² yang dilelong dengan harga mencecah $1.2 juta atau 4.9 juta ringgit di Boston, Amerika Syarikat. Saya Nolifah Gani, salam hormat dan Assalamualaikum.